jumpa haraf ni confirm tuan-tuan memang dah pandai. Tuan-tuan akan jawab haraf kena cari nama, kena cari fungsi. Kena tahu nama, kena tahu fungsi. Sekarang ni saya nak cerita, kita nak bahas tentang haraf apa ustaz? Apa nama haraf itu? Haraf yang kita nak cerita pada malam ini tuan-tuan, kita panggil sebagai haraf penyambung cerita. Haraf penyambung cerita. Saya nak cuba tanya tuan-tuan. Ya? Jumpa haraf, wajib tahu nama, wajib tahu fungsi. Tuan-tuan tahu nama, automatik tuan-tuan tahu fungsi. Sekarang ni, haraf penyambung cerita. Agak-agak tuan-tuan, apa fungsi haraf penyambung cerita ni? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Apa fungsi haraf penyambung cerita? Tulis dekat ruangan kau. Tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Ya? Tulis tuan. Apa fungsi haraf penyambung cerita ni? Tulis dekat ruangan kau. Ya? Dah turun 19 orang. Mana yang lain? Ya? Daripada 32 dah turun 19 orang. Mana yang lain pergi? Ya? Tak apa. Kelas mesti diteruskan. Walaupun tuan-tuan tinggal seorang. Ada naik 31 balik. Baik. Ahsantum. Ahsantum. Ya? Haraf penyambung cerita, fungsi dia menyambungkan cerita lah ustaz. Ahsantum. Terbaik. Terbaik. Cemerlang tuan. Mumtaz. Mumtaz ni apa? Cemerlang. Boleh letak nama anak, nama cucu kan? Mumtaz. Apa mumtaz tu? Cemerlang. Kan? Cemerlang. Terbaik. Boleh? Baik. Dan tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Haraf penyambung cerita dalam bahasa Arab, apa dia agak-agak? Rasa-rasa kita baru cerita tadi kan? Agak-agak tuan-tuan, ya, penyambung cerita ni apa dalam bahasa Arab? Ya? Fungsi dia menyambungkan cerita lah. Boleh? Menyambungkan cerita. Puan Roslina Ismail sambung ayat seterus. Bukan. Menyambungkan cerita. Ya? Sebelum saya terangkan dengan lebih dalam, saya nak tahu tuan. Penyambung cerita ni apa dalam bahasa Arab? Kita baru sebut tadi. Tuan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Apa dia tu? Terbaik Puan Umi Ahmad ni. Biasa dia Puan Umi Ahmad ni awal jawab. Ya. Ahsantum. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Ahsantum. Haraf penyambung cerita dalam bahasa Arab kita panggil sebagai haraf ataf. Ya, haraf apa? Haraf ataf. Apa fungsi dia tuan? Fungsinya ialah menyambung cerita. Bermakna tuan-tuan, ya, haraf penyambung cerita ni fungsi dia adalah untuk menyambung cerita lah. Bermakna ayat yang kita belajar hari ni ada kena mengena ke tak ada kena mengena? Ada kena mengena dengan ayat yang lepas. Ada kaitan dengan ayat yang lepas. Boleh? Kalaulah tuan-tuan jumpa haraf penyambung cerita dalam ayat Al-Quran, bermakna yang kita boleh tahu ayat hari ni mesti ada kena mengena. Ya? Mesti ada kena mengena dengan ayat yang lepas. Sebab apa? Sebab fungsi dia menyambung cerita. Kan? Fungsi dia menyambungkan cerita tuan. Bermakna cerita hari ni kesinambungan daripada cerita ayat yang lepas. Boleh? Itu fungsi haraf penyambung cerita. Boleh? Bermakna tuan-tuan kena ingat, haraf penyambung cerita ni dia nak bagi tahu kita cerita ayat hari ni dengan ayat minggu lepas, ayat yang kita dah baca, yang kita dah syarah pada yang lepas, ada kesinambungan. Ada kaitan. Ada kait mengait. Ada kena mengena tuan-tuan. Boleh? Ada kena mengena. Boleh? Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan. Dalam Al-Quran
dalam Al-Quran, haraf ataf ni, haraf penyambung cerita ni, yang popular ada 5 sahaja. 5 sahaja tuan. Boleh? Jadi lepas ni kalau tuan-tuan jumpa haraf ini, haraf penyambung cerita, bermakna tuan-tuan tahu, oh, ayat hari ni mesti bersambung. Mesti sambungan daripada cerita ayat minggu lepas. Kalau jumpa haraf penyambung cerita. Baik. Yang popular dalam Al-Quran tak banyak tuan, 5 sahaja. Yang pertama kita ada wa. Wa tadi yang kita cerita tadi tuan. Waw ataf kan. Waw tu dia adalah kalimah haraf ataf. Kemudian yang kedua, kita ada fa. Wa, kemudian kita ada apa? Kita ada fa. Boleh? Seterusnya kita ada Tumma. Apa makna dia Ustaz? Sabar dulu. Tengok saya. Seterusnya tuan, kita ada apa lagi? Kita ada au. Dan yang kelima, dia tak banyak tuan, dia 5 je. Yang kelima kita ada am. Boleh? Wa, fa, thumma, au dengan am. Tengok saya. Apa terjemahan dia Ustaz? Baik. Wa terjemahan dia kita dah tahu tadi. Terjemahannya ialah dan. Dan. Kalau fa terjemahannya maka. Boleh? Kalau fa terjemahannya maka. Kalau thumma Ustaz, thumma terjemahannya kemudian. Thumma terjemahannya kemudian. Kemudian kita ada au. Au terjemahannya atau. Dan juga am terjemahannya adalah atau juga. Ustaz, au atau, am pun atau. Apa beza Ustaz? Apa beza dia? Baik, tengok saya tuan. Au ataupun am, apa beza dia? Terjemahan dia sama tuan. Baik, orang Arab, kalaulah sesuatu pilihan itu dia ada banyak. Kalau ada banyak pilihan tuan-tuan, kalau ada banyak pilihan, maka orang Arab akan gunakan au. Contohnya, kamu mestilah pergi ke kedai, beli pen merah, atau biru, atau kuning, atau coklat. Contoh. Kalau ada banyak pilihan macam tu, orang Arab akan gunakan au. Boleh? Kamu mesti pergi ke sekolah bersama Ali, au Siti, au Aminah, au Kasim, au Syahril. Contoh tuan-tuan. Kalau banyak pilihan, orang Arab akan gunakan au. Tetapi kalaulah pilihan itu hanya ada 2 sahaja dan kita kena pilih salah satu di antara 2, waktu itu orang Arab akan gunakan am. Kamu faham atau tidak? Kalau 2 saja, maka orang Arab akan gunakan am. Fahimtum amla. Faham atau tidak? Orang Arab tak akan guna fahimtum aula. Tak tuan. Kalau 2 pilihan, dia akan gunakan am. Fahimtum amla. Tulis dekat ruangan komen. Tuan. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas tuan? Jelas ke tak jelas? Haraf ataf tuan. Haraf ataf. Tulis dekat ruangan. Jelas ke tak jelas? Ahsantu. Jadi ayat kita hari ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok ayat kita hari ni. Ada tak di permulaannya wa ke, fa ke, summa ke, au ke ataupun ab? Ada ke tak ada? Jawapannya ada. Mana dia? Ayat kita hari ni dia dimulakan dengan am. Am hasiballazina ya'maluna sayyiati an yasbiquna ta'ama yahkumun. Ayat kita hari ni bermula dengan am.
am ini haraf apa? Haraf ataf. Haraf ataf. Sebab itulah tuan-tuan, saya tahu ayat hari ini dia kesinambungan. Ada kaitan dengan ayat yang lepas. Ya? Macam mana saya tahu? Sebab ada haraf penyambung cerita. Yang mana? Malam ni kita ada am di permulaan ayat. Permulaan ayat kita pada malam ni. Ya? Ahsantum. 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 Semua kata jelas. Semua kata jelas. Terbaik. Jadi tuan, kita rehat 5 minit. Ya, 9.16 kita sambung kelas kita sesi yang kedua. Ya. Rehat 5 minit tuan. Jadi siapa-siapa yang nak minum air ke, nak solat ke, nak lelap sekejap ke. Ya. Nak makan ke, dipersilakan tuan. Ya. Kita 9.15 ke 9.16 kita sambung kelas kita sesi yang kedua. Kalau ada soalan dekat ruangan, kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Yang terkait dengan apa yang kita belajar pun boleh. Kalau rasa-rasa yang tak ada kaitan pun nak tanya, boleh tanya tuan. Tapi kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Ya? Kalau boleh jawab, saya jawab. Okey, kita rehat 5 minit tuan. Ya? Rehat 5 minit. Sambil tu saya pun minta izin kejap tuan nak pergi tandas, ya. Kalau ada soalan boleh tanya dulu dekat ruangan komen, ya, saya ke tandas sekejap. Maklumlah